Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu الواحد القهار وأن محمدا عبده ورسوله النبي المختار والصلاة والسلام على سيد الذاكرين والإمام المتقين وخاتم النبيين حبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadar, InsyaAllah kita lanjut pada kalam yang berikut, munajat, menyatakan keterpaduan antara ma'rifah dan tauhid, muka surat 790. Apabila seseorang hamba Allah sudah sampai ke tingkatan tidak memerlukan lagi bermohon kepadanya kerana keperluan, sampai satu peringkat sesudah kita dapat menyelami akan hakikat ma'rifah, setelah kita dapat menikmati buah ma'rifah, maka akan wujudlah suatu kesedaran yang begitu besar dalam jiwa kita, bahwasanya kita sentiasa di dalam pengawalan, penjagaan, pentadbiran, tertanduk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat memecahkan benteng-benteng takdir Allah. Itu artinya kita telah menyerah, pasrah, balik kita kepada hakikat segala-galanya daripada Allah, ketentuan Allah. Kita nak doa kepada Allah pun dengan Allah. Kita mendapat ilham untuk memohon apa juga bentuk doa juga dari Allah. Segala keinginan dan kehendak kita, hajat kita sudah diketahui oleh Allah. Jadi kalau sudah sampai ma'rifah kita begitu jelas, maka kita tidak perlu lagi memohon kepada Allah secara hakikatnya zahir, hanya melahirkan sifat ubudiyah. Minta doa kepada Allah tu hanya melahirkan sifat ubudiyah, tidak lebih daripada itu. Bukan kerana melahirkan hajat dan keperluan kita. Kalau kita buat sembahyang hajat, masih kita boleh buat sembahyang hajat lagi, tapi hajat kita itu ada semata-mata untuk mendapatkan keredaan dan maghfirah daripada Allah. Buat sembahyang hajat kerana ingin mendapatkan maghfirah dan juga ridha Allah. Dua perkara tu yang kita nak harap kepada Allah. Kita tak minta lagi urusan dunia. Ya, peringkat awam minta macam-macam hajat, hajat kesenangan dunia, keafiatan, kesihatan, ya, bagai-bagai lagi lah urusan duniawi, ya, sikit sangat urusan ukhrawi, urusan akhirat. Tapi kalau sampai peringkat hamba Allah yang sudah dapat menikmati buah ma'rifah, iaitu serah segala-galanya, pasrah kepada Allah, sampai kepada tauhidul af'al. Kita sampai kepada peringkat tauhidul af'al dalam merangkumi hakikat rububiyah. Tauhid rububiyah, tuan-tuan dan puan-puan, kena mantap bab ni je. Bab rububiyah tu kita kena mantap dulu. Iaitu rububiyah ni maknanya meletakkan seluruh pentadbiran, seluruh pengawalan, penjagaan adalah kepada Allah 100%. Tidak ada apa-apa peranan kita, tidak ada apa-apa daripada unsur ikhtiar kita, tidak ada apa-apa unsur daripada kehendak kita, tidak ada apa-apa unsur daripada
daripada tindakan dan juga amalan kita. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah begitu, maka kita mengharapkan satu saja kepada Allah, supaya Allah pelihara kita, jadikan sebagai satu benteng untuk menghadapi musuh-musuh Allah, antaranya nafsu kita sendiri, iaitu peringkat yang disebut sebagai mujahadah. Kita perlu bermujahadah, ya. Jihad nafsu, jihad dengan syahwat, jihad dengan syaitan, itu kita perlu. Dan kalaupun bermohon juga, kalau kita minta doa juga, hanyalah merupakan ibadah semata-mata. Doa itu ibadah. Sebab Nabi ada sebut, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otak ibadat. Kalau ibadat, dia otak, ya. Kalau sembahyang, dia jasad ibadah. Sembahyang itu jasad ibadah, ya. Kalau khusyuk itu jantung ibadah. Boleh faham, ya? Kalau kita halusi sikit lah, ya. Nampak macam tu dia punya susun dia, ya. Kalau doa, otak ibadat. Tak ada otak, habis. Lingkup semua. Tak ada perancangan, tak ada program, tak ada susunan, ya. Sedangkan salat, as-salatu itu adalah jasad ibadah. Kalau ibadah, dia jasad, tubuh kita, ya. Kalau khusyuk tu adalah jantung ibadah. Boleh tak? Ya? Kalau tak ada khusyuk, tak ada jantung, habis. Ibadat tu mati, kosong. Ibadat tu mati, tuan-tuan. Tak ada khusyuk, ibadat tu mati, sah. Itu kita tak dapat nafikan. Semua ulama-ulama sufi, ulama-ulama hakikat menerima hakikat ini, ya. Sembahyang yang tidak ada khusyuk, sembahyang tu mati. Kita persembahkan, macam kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, seolah-olah kita persembahkan seorang puteri yang jelita cantik kepada seorang raja, tapi puteri itu dah mati. Alangkah murkanya ni raja. Saya nak sedekah, saya nak hadiahkan kepada tuanku seorang puteri yang jelita, ya. Tiba-tiba puteri yang kita bagi kepada sang raja tadi adalah puteri yang dah mati. Murka sungguh sang raja. Macam itulah hakikatnya. Kita persembahkan sembahyang kita kepada Allah, tapi kita sembahkan sembahyang yang dah mati. Bila dah mati, macam mana nak tolong kita? Ya. Macam mana jadi fahsya wal munkar, ya. Macam mana nak jadi tanha anil fahsya wal munkar? Macam mana nak menghalang daripada fahsya dan munkar? Benda dah mati. Pengawal dah mati. Pelindung kita yang dah mati. Kekuatan kita dah hilang. Itu artinya sembahyang yang tidak ada khusyuk. Sembahyang tidak ada khusyuk artinya sembahyang jasad yang tidak ada jantung. Jasad tu mati. Itu kena ambil hakikat. Kita kena cari khusyuk tu. Khusyuk duduk dalam ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah, betul. Kiranya kamu memang tidak boleh melihatnya, Allah melihat kamu. Kena ada dua-dua. Dua-dua kita kena ada. Salah satu mesti ada dengan kita, baru jadi khusyuk. Ya, peringkat khusyuk yang pertama sekali, peringkat khusyuk yang pertama, ya, iaitu melaksanakan sembahyang itu dengan lengkap. Lengkap sembahyang itu dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan ab'adnya, dengan hayatnya, dengan sunat-sunat hayatnya, dengan sunat-sunat muakkadnya, bersih daripada makruh-makruhnya, ya. Boleh membeza antara fardu dengan yang sunatnya. Kalau sampai tahap tu, itu khusyuk yang pertama. Boleh tak? Walaupun jiwa kita, fikiran kita melayang ke lain, tapi kita boleh buat sembahyang tu dengan cantik, dengan lengkap, seperti yang kita belajar pada ilmu fiqh, pada jurusan fiqh. Orang awam buat sembahyang mesti kena dengan ada ilmu. Hanya jangan buat semata-mata. Yang ni rukun pun tak tahu, sunat pun tak tahu, ab'ad pun tak tahu, hayat pun tak boleh habaq. Yang mana hayat dalam sembahyang, yang mana ab'ad dalam sembahyang, dia tak boleh habaq. Ini sembahyang apa ni? Tak ada langsung makam. Orang ni tak ada makam. Kalau dalam bahasa biasa kita cakap, tidak ada standard. Nah?
Standard tak ada dalam sembahyang tu. Itu bahasa baru kita boleh pakai kot lah. Boleh kan? Ya, tidak ada standard, boleh kan? Sembahyang ni tak ada standard. Pasal apa tak ada standard? Sampai dia baca, dia tahu apa makna. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dia tak tahu apa makna tu. Berpuluh tahun dia sembahyang, dia tak tahu makna. Ya, doa kunut dia baca, dia tak tahu apa makna doa kunut tu. Ini sembahyang apa nama dia? Ini peringkat yang pertama. Kalau tidak ada benda-benda ni, maknanya kita belum ada khusyuk lagi. Kalau ada benda-benda ini, ada khusyuk. Itu peringkat yang pertama, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Baharul Mazi, dalam juzuk yang ke-18. Ada dalam Ustazah Nur Aini Abu telah pindah daripada bahasa Arab Jawi kepada bahasa Rumi. Ya, boleh beli kitab tu. Dia ada loose paperback, boleh beli satu-satu, tak payah beli satu set. Pergi di kedai kitab, minta saya nak juzuk 18 ya. Buka baca dalam tu. Ya, ada kupasan dia. Yang pertama dia ada 3 makam. Makam pertama, kedua, ketiga. Ihsan tu. Yang kata ihsan tu makam yang pertama. Sekurang-kurang orang awam ni, dia buat sembahyang tu elok-elok. Bila buat elok-elok, seolah-olah macam diperhatilah. Faham? Ya. Aku kena buat elok-elok, baca sungguh-sungguh, faham sungguh segala bentuk, segala farak sembahyang tu kita boleh tunjuk. Ya. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Dia boleh tunjuk yang mana fardu, yang mana sunat dia dalam bacaan tu. Dia mau lagu tu. At-tahiyyatu wajib. Al-mubarakah sunat. Nampak tak? Wal salawat sunat. Nampak tak? At-tahiyyatul mubarakatuh tayyibah. Tayyibah tu sunat. As-salawat tu wajib. Lillah tu wajib. Jadi 3. Dalam kalimah-kalimah tu dia ada 5 kalimah, 3 wajib, 2 sunat. Dia mau habaq lagu tu boleh tak? Kalau boleh lagu tu, baru kita dapat makam khusyuk yang pertama. Itu dia. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Ada 5 kan? Ya. At-tahiyyatu tu wajib, mesti kena baca. Mubarakatuh tayyibatu sunat, tak baca tak apa. Nampak tak? Wassalawatu yang tu wajib. Lillah tu wajib. Dia mau lagu tu. Ya, assalamu alayka. Alif lam tu sunat. Yang wajib salamun alayka. Nampak dia punya tahap tu dalam kaji. Nah. Sembahyang datang daripada langit tinggi. Nabi kena pergi ambil di langit tau, bukan ambil di bumi. Benda tu lalu tinggi, maknanya kita kena kemas sungguh-sungguh. Ini makam yang pertama, tuan-tuan. Makam yang pertama. Nah, kita tinggal yang tu dulu. Saya tak mau tekan banyak fokus benda lagu tu ya. Tinggal lagi kita nak faham yang kita tadi ni. Kalau jasad kita, khusyuk tu adalah jantung kita. Otak kita adalah ada doa. Doa apa kita doa? Maknanya setiap perkara yang kita nak rancang mesti ada dia punya doa dulu. Dia punya prinsip tu. Doa tu prinsip. Ya, dalam menentukan satu perkara. Ya. Maka itu kata Nabi, kata ulama dalam apa yang kita baca sekarang ini. Dan kalaupun permohon juga hanyalah merupakan ibadah semata-mata. Berarti ia telah memperolehi cahaya kewalian. Baru dapat dia cahaya wali. Sebab Allah, kita ingat, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi para orang yang beriman. Yukhrijuhu minaz zulumati ila nur. Dia mana mereka keluar berkegelapan masuk kepada cahaya. Tengok. Al-Quran sendiri sebut. Sebab dia kita kena dapat cahaya tu. Tak dapat cahaya tu, kita tak sampai lagi di bawah pengawalan Allah. Kita belum layak lagi nak jadi wali Allah. Dalam satu hadis, dalam kitab hadis 40, Allah istihar, aku istiharkan perang kepada orang-orang yang memusuhi wali-wali aku. Tu dia, nampak lah. Ya, sampai tahap tu orang tak tanya lah hadis tu. Imam Nawawi pilih masuk dalam kitab hadis 40. Siapa wali-wali ini? Sambil Allah istihar,
Ya, aku isytiharkan perang kepada siapa-siapa yang memusuhi wali-wali aku. Siapa wali-wali Allah? Orang-orang yang makrifah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang ada tauhid rububiyah, yang ada tauhid uluhiyah. Dua-dua tu kena mengaji. Dua-dua tu kena isi. Nampak tak? Ya. Sebelum kita nak patah balik kepada Allah, nak masuk ke kubur kita besok, maka kita mesti pastikan bahawasanya kedua-dua tauhid ini mantap dengan kita. Itulah tujuan Tuhan hantar mari kita ke dunia. Nampak tak? Dia hantar, dah berapa kali kita sebut perkara tu lah. Allah hantar kita mari ke dunia ini kerana semata-mata untuk membentuk peribadi seorang khalifah yang bertaraf wali untuk kembali kepada Allah. Nampak tak? Ya, boleh macam tu lah. Kita ambil secara rambang dulu, kita dah sebut banyak kali dia perkara tu. Maka itu kalau kita bermohon juga hanyalah merupakan ibadah semata-mata. Itu adalah menegakkan ibadah, menegakkan hakul ubudiyah, hakul ubudiyah ataupun hakul uluhiyah. Ya, istilah-istilah ni sering kita kena sebut supaya kita mantap dan kita faham. Kita faham, ya. Macam nafsu amarah, duk sebut banyak kali, orang tak faham. Satu hamba Allah, dia mengaji banyak tempat lah, macam-macam ilmu yang dia mengaji. Alhamdulillah, seorang agamis, dia sendiri tak faham nafsu amarah tu apa. Di satu hari ketika dia hadir satu kuliah saya ada sebut, saya kata, tuan-tuan mai mengaji hari ni ada dengan kekuatan nafsu amarah. Dia terkejut. Dia ingat nafsu amarah ni suruh buat jahat ya. Memang dia mirip kepada jahat, ya. Tu dia, ya. Kalau kita kata kucing dia, memang dia akan curi makan ikan, betul tak? Confirm. Tapi kucing tu kita belayak pun rumah, betul tak? Nah, kita boleh didik dia, kita boleh asuh dia, betul tak? Sampai dia tak ganggu pun makanan kita. Sampai tahap tu lah. Asal kucing tu memang dia suka mencuri ikan, betul tak? Sebut aja kucing, memanglah jaga baik-baik kucing tu ada. Nah. Tapi well trained, kucing yang sudah dia asuh, sudah dilatih. Nampak dah? Dia tahu. Ya. Bimbingan tuan dia tahu, prinsip tuan dia tahu, undang-undang peraturan tuan dia tak langgar. Maka tu nafsu amarah tu memang dia sifat dia akan suka kepada kejahatan. Sebab dia ni adalah urusan dunia. Allah jadikan nafsu tu kerana dunia, bukan jadikan nafsu tu kerana akhirat. Faham ya? Tahu sebab ya? Nafsu yang tak jadikan kita tu bukan kerana akhirat, kerana dunia. Kalau tak ada nafsu, tak boleh buat kerja, betul tak? Aku tak ada nafsu, habis cerita. Apa benda pun dengar tak ada nafsu, habis lemah, betul tak? Tak ada syahwat, lagi lemah. Tak ada hawa, lagi lemah. Tiga-tiga tu adalah merupakan sebagai elemen yang paling kukuh dalam diri seorang insan, ya. Elemen ketuhanan tu kita panggil, ya, elemen ketuhanan. Sangat perlu sangat untuk kita adakan. Tapi kalau kita salah bimbing dia akan jadi musuh kita. Dia akan merosakkan kita balik. Itu maka kenyataannya tuan-tuan hadir pada subuh pagi ini, antara nafsu yang berfungsi boleh hantar tuan-tuan mari ke masjid pagi ini, nafsu amarah. Maknanya nafsu amarah kita sudah terbimbing, nafsu amarah kita sudah terlatih, nafsu amarah sudah tahu pilih yang baik, betul tak? Jangan kata dia jahat lagi lah, baru orang tu faham. Dia jumpa saya hari ni baru saya tahu, dia kata nafsu amarah tu apa dia punya fungsi. Tu dia lah, mengaji dah sampai umur dah 70 dah, ya? Orang yang agamis sudah suka mengaji kan. Tu dia dah. Jadi pun Ustaz, saya baru tahu hari ni nafsu amarah tu rupanya bagus ya. Pasal yang didik dia bagus lah, hang tak didik dia jahat lah. Memang asalnya jahat, betul tak? Api itu memang asalnya panas. Kalau salah guna rosak kita, betul tak? Tapi kalau kita pandai guna, banyak membantu dalam kehidupan kita, boleh tak? Nak masak, nak makan, kena ada api, betul tak? Tapi api itu panas, betul tak? Faham ya? Sedangkan macam tu kita nak ambil faham ni. Jadi makanya hanya merupakan ibadah, berarti ia telah beroleh cahaya kewalian yang bersinar dalam hati mereka yang arifin,
baru dipanggil kita arifin. Kena buanglah dulu sifat-sifat mazmumah ni, kita kena latih. Kita dah habaq pangkat awal tuan-tuan ya. Buang sifat-sifat mazmumah tu, latih sembahyang sunat-sunat banyak, sembahyang tahajud buat, sembahyang witir jangan tinggal, sembahyang duha istiqamah. Berdiri bagi lama sikit. Sembahyang tu bagi lama berdiri nah. Baca panjang-panjang sikit. Kalau tak hafal pun ulang ayat-ayat tu banyak kali pun tak apa. Boleh tak? Ya. Saya tak hafal Quran ustaz, tak boleh hafal. Ataupun dah lambatlah saya nak hafal. Dulu tak hafal. Dah lambatlah nah. Umur dah tua sekarang baru nak hafal, tak mau dekat dah. Tak itu nah. Nak hafal macam-macam kerenah dalam kepala. Macam mana nak hafal? Elok-elok nak hafal teringat lagi yang tu tak ada. Elok nak hafal ingat teringat tak bayang lagi. Macam mana nak hafal kan? Tak apa, baca qul Allah banyak-banyak. Boleh tak? Ya, diri lama qul Allah boleh baca. Ya. Rakaat pertama buat apa nama qul Allah 11 kali lepas Fatihah. Ya, rakaat kedua buat 7 kali, ya. Apa nama qul Allah. Bawa macam tu. Diri lama. Sebab diri lama ni tuan-tuan, kita dah sebut minggu sudah ya. Diri lama ni nak buang sifat manusia. Sifat manusia dan diri kita kena buang. Londeh abang dulu pakaian manusia, masuk pakaian malaikat. Boleh tak? Ganti dengan pakaian malaikat. Sebab kita ada kontak dengan langit. Bila kontak dengan langit kena jadi malaikat lah. Betul tak? Sebab di langit tu semua malaikat belakang. Mana ada makhluk, cuma ada 2 orang manusia. Nabi Idris AS, Nabi Isa ibnu Maryam. Yang tu ya ada. Yang lain tak ada manusia. Nampak tak? Ya. Jin langsung tak ada. Yang 100% semua malaikat. Jadi bila kita berkontak, sembahyang ni orang kontak dengan langit. Ya, daripada alam mulki sampai ke alam malakut, maknanya kita perlu bersifat dengan malaikat. Kita kena londeh pakaian manusia kita. Apa dia pakaian manusia ni? Sombong. Sifat sombong itulah kita nak kena kikih buang. Jangan sombong. Nah. Tu gitu kita dah sebut banyak kali dah, tak payah tuan-tuan ambil duk cakap lagi benda ni. Tengok balik dalam nota-nota yang kita ada tulis, kita ada catat ya. Baca balik perkara-perkara yang menyebabkan jadi sombong tu pasal apa? Yang jadi sombong tu pasal apa? Dah. Kok mana main punca jadi sombong? Yang tu kita kena latih dulu jari kita ya. Tu dah. Jadi makanya kata musannif, barulah kita digelar sebagai arifin ya. Hal keadaan inilah yang telah diungkap oleh Maulana Ibnu Athaillah Askandari dalam munajatnya sebagai berikut: antallazi asyraqtal anwara fi qulubi awliyaik hatta arafuka wa wahaduk. Ya, engkaulah yang telah menyinari cahaya ke dalam hati para walimu. Kita nak cahaya tu lah Tuhan turun warid, dia panggil warid. Cahaya tu warid. Nanti saya habaq balik. Kita nak habaq benda ni, kita habaq lama dah, tapi pagi ni saya nak habaq lagi sekali. Ulang balik pagi ni, di mana kita punya hati tu, kita nak faham hati tu dia punya fungsi-fungsi dia yang begitu jelas, kena isi fungsi dia tu. Ya. Jadi kita cerita lagi. Berpabih dulu kalam ni kita baca ya. Engkaulah yang telah menyinari cahaya ke dalam hati para walimu sehingga mereka telah mengenalmu dan bertauhid kepadamu. Dan engkaulah yang telah menghilangkan debu-debu dari hati-hati para kekasihmu. Debu-debu apa ni? Ya, debu-debu inilah yang diistilahkan dengan hayalan. Termasuklah hajat-hajat kita yang sepatutnya kita tak payah minta dah. Macam Nabi Ibrahim, saya cerita sedurih dan fahamlah ya. Nabi Ibrahim ketika dilempar masuk ke dalam api, datang Jibril berkata, wahai Nabi Allah ya, aku diutus oleh Allah untuk bertemu dengan kamu minta apalah, aku nak tolong bantu. Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu aku tak mau. Kalau kamu aku tak mau, sebab kamu pun makhluk macam aku ya. Nak minta tolong apa? Tengok dia piruk marah. Nah. Kalau macam tu minta kepada Tuhan, nak minta apa Tuhan dah tahu. Ini pun kerja Allah nak kata. Yang hantar masuk dalam api ini kerja Allah. Bukan kerja aku.
Allah atok, Allah takbir, Allah sebaik-baik takbir. Itu dia, nampak tak? Boleh tak lagu tu? Nah, dia mau sampai lagu tu, turun lagu tu je lah. Nah, maka Allah pun perintah ke Jibril, wahai Jibril, nampak dah ya, engkau dinginkan, perintah kepada api supaya sejuk kepada Ibrahim. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Nah, turun ayat tu kan, Jibril ya turun kat Nabi Muhammad SAW, cerita Jibril, wahai Jibril, baru nak perintah Jibril, Allah perintah baru dia buat. Hang suruh api itu sejuk, nampak tak? Nah, Jibril memperintah api dengan arahan perintah Allah, kamu sejuk. Jadi makna kata hangat sejuk ni kerja Allah, bukan kerja api. Faham dia pergi kat mana? Dia mau ngaji dulu tu lah. Nak jadi tak jadi, apatah lagi kita hari ni dengan zaman pandemik ni, macam-macam perkara lah ya. Kita kena faham tauhid ni kalau ada dengan kita selamat. Ya, nak jadi pun ini semua kerja Allah. Ya. Bukan kuman virus ni boleh memberikan mudarat ya, sebab kita tahu dua sifat Allah, ad-dar wa nafi'. Ad-dar, nafi'. Ada dua nama sembilan Allah kan. Ad-darun nafi' huwa Allah. Dia mau kata lagu tu. Yang memberi mudarat, yang beri manfaat, huwa Allah dia. Ini buah makrifah tuan-tuan. Ada 5 buah makrifah. Lama dah saya sebut. Kena ulang balik semua ni. Ya, pasal kita main dengar semua ni. Ya, kalau ada kitab tak apa. Kalau tulis boleh ada tempat kita nak rujuk balik. Nak ingat macam mana. Tok guru kena susah, kena kerja lebih sikit lah. Apa kerja lebih? Kena ulang-ulang balik lah abang. Nampak tak? Itu dia. Buah ma'rifah. Yang pertama sekali buah ma'rifah ni, apa-apa juga urusan sama ada manfaat, ada mudarat, itu kerja Allah. Dia kena faham dulu tu. Akidah dia kena ada macam tu. Nampak tak? Makhluk tak boleh bagi mudarat. Makhluk tak boleh bagi manfaat. Yang beri manfaat, yang beri mudarat hanya Allah. Dia kena faham dulu tu. Boleh terima 100% dulu tu, kita dapat nikmat makan buah makrifah. Makrifah tu dah jadi dah. Tak ada pokok, satu pokok makrifah, buah tak ada. Lah kita nak makan buah dia sedap. Bila ada lagu tu, kita tak bimbang lah. Kita tak takut kepada makhluk. Apa unsur makhluk kita tak takut dah. Nampak tak? Ya. Tu dia. Nak jadi wali jangan ada takut. Kalau takut macam mana jadi wali? Sebab awliya Allah la khafun. Allah Taala kata, al awliya Allah la khafun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah tidak ada takut, tidak ada duka cita. Pasal apa nak takut duka cita? Semua kerja Allah. Nampak tak? Allah Maha bijaksana. Yang buat kita tu Maha bijaksana. Lagi Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Nanti satu hari kita cerita bismillah. Saya kena buka kitab. Kena buka kitab lain. Cakap dulu ni dia berkata di mana di ni ambil pula duk reka. Kena buka kitab. Kitab 600 tahun dulu. Nanti saya buka baca, kita kena terjemah pula ke dalam bahasa Melayu. Kitab tu tak ada, kitab Melayu tak ada. Nanti saya buat masa satu hari, kita bercakap bab tu saja pagi tu. Boleh tak? Tentang Bismillahirrahmanirrahim ni. Apa dia ba, apa dia sin, apa dia mim, apa dia alif, lam, ha. Semua kita nak kupas. Nampak tak? Nah. Ini ulama punya. Bukan main reka, duk fikir-fikir dulu tu lah. Ingat nah. Kita nak ambil faham, baru kita nampak bahawa kerja Allah ni semuanya perfect. 100% perfect, tidak ada silap. Boleh tak? Tahu itu? Jadi makanya dikatakan disebut di sini, kita kena ambil faham, begitulah nilainya. Nanti kita sebut, ya. Jadi kita habis dua baca kita baca ni. Kita tak habis terang begini. Wa antal ladzi azaltal aghyara min qulubi ahbabika hatta lam yuhibbu siwak. Itu dia. Ya. Dan engkaulah yang telah menghilangkan debu-debu daripada hati-hati para kekasihmu. Debu-debu tu dah kita nak buang, ya. Maknanya sehingga mereka tiada mencintai dan berlindung kepada selainmu. Baru kita dapat mencintai Allah. Dah kita kenal Tuhan, pepatah duk kata dah banyak kan. Tak kenal tak cinta. Betul tak? Habis kan? Tak kenal macam mana nak cinta? Ini hanya dedicated kepada Allah saja tau.
Manusia tak kenal yang benda cinta. Betul tak? Itu manusia lah. Tu panggil cinta buta. Ada kan? Dah. Pepatah ni kiasan, bukan pepatah, kiasan orang tahu hikmah hukama buat ni adalah khusus kepada cinta kepada Allah, tahu tak? Ya, tak kenal tak cinta. Ini jangan bawa cerita ni kepada manusia tau. Antara kita jangan cerita lagu tu lah, aku cinta kat hang pasal aku kenal hang. Banyak juga tak kenal cinta aku. Macam mana nak buat lah? Serbu boleh ikut dah tak? Ya. Tengok kot luar ya. Dan jatuh cinta buat pandang pertama. Tak bohong tu. Ya. Mana boleh pandang pertama dia jatuh cinta? Ini manusia. Bahkan tu dia panggil cinta tu buta. Ini tak pakai. Kiasan ni khusus. Kiasan ni rujuk kepada urusan ketuhanan. Tak kenal tak cinta. Allah, kalau kita tak kenal Allah, kita tak cinta. Nampak tak? Dia kenal dulu tu. Kita kena kenal Allah dulu sampai cinta, sampai kita dapat menikmati dua kalimah Rahman Rahim tu, kita dapat memahami dengan betul Tuhan tu Maha Rahman, Tuhan tu Maha Pengasih, sampai kita boleh balas cinta dan kasih sayang Allah, baru ada cinta kita kepada Allah. Dia mau tahap sampai begitu tuan-tuan boleh insya-Allah semua tuan-tuan boleh. Allah Taala akan bagi. Confirm pasti. Sebab tu tuan-tuan ada dalam majlis ni. Ya. Kalau Tuhan tak mau, dia halau keluar. Dia tak bagi duduk lah. Nampak lah ya. Dia bagi gelisah, jangan duduk. Maknanya kata orang ni tidak ada habuan. Tidak ada habuan. Kita dah baca dah sebelum ni. Kita nak minta ampun kepada Allah, Allah ilham kita pasal Tuhan nak ampun. Itu ulama kata sebelum kita baca ni dah ada kan? Saya dah baca minggu sudah. Ya. Itu dia ya. Jadi kalau Allah memang nak ampun satu orang, memang Tuhan nak ampun orang tu, Allah akan ilham kepada suruh minta ampun. Nampak tak? Allah akan ilham kepada suruh bertaubat. Kalau Allah ilham dia suruh bertaubat, Allah ilham boleh baca astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Bila Allah ilham macam tu, maknanya Allah nak ampun kita. Confirm, pasti tuan-tuan. Bukan semua mulut boleh keluar sebut astaghfirullahalazim, tapi kita kena usaha. Kita kena ada satu kekuatan diri kita untuk berzikir. Sebab tu kita kena zikir. Latih zikir. Nampak tak? Ya. Antara latihan zikir kita yang paling banyak kita kena buat, pertama sekali astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada baca alladzi la wal hayyul qayyum. Ada baca lagu tu ada tak? Hari ni dia duduk bergaduh kan tu lah Mufti Kedah buat gerak. Dia kata selama ni kita doa istighfar tak betul sepatutnya astaghfirullah, sebab dia bunyi astaghfirullah bari atas, nampak bari depan. Sebab tu dia kena na'at tu Arab kata dia kena sama, dia punya kalimah belakang tu na'at. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayya, tak boleh hayu sebab dia bunyi dengan ha di belakang tu, nampak tak? Astaghfirullah, maka hayyu kena jadi hayya, kayyumu kena jadi ma. Nampak tak? Dia kata pula astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ni mana duk mai? Mana boleh cakap lagu tu? Saya tulis surat hantar ada bagi hadis dia. Hantar ke dia, jawab ke dia. Hadis. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Sahih hadis tu. Nampak tak? Abdullah ibnu Mas'ud dalam dikeluar oleh ulama hadis hakim. Ulama hadis hakim keluar bunyi dia astaghfirullah hal azim tu tak ada. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita tambah azim. Nampak tak? Itu riwayat Abdullah ibnu Mas'ud daripada jalan ulama hadis hakim. Buka dalam Bukhari Muslim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu baca dulu. Dua-dua boleh baca. Nampak tak? Tak ada salah tang mana pun, tak ada cacat tang mana pun, di segi grammar, di segi tata bahasa Arab tidak ada masalah. Dua-dua betul. Boleh tak? Jangan gaduh bab tu. Tu saya hantar balik jawab kat dia lah. Hang bagi masalah tu, problem masyarakat Malaysia. Kami duk baca hayu kayu berapa tahun, puluh, ratus tahun, ribu tahun. Ya. Tiba-tiba dia kata benda tu tak betul. Main ke tu?
Masya Allah, ni orang alim pun kadang-kadang salah pandang ya, terlepas. Bila kita kena minta tolong kepada Allah selalu, Rabbi zidni ilma, minta tambah ilmu selalu ya. Tu dia, minta kepada Allah selalu, boleh ya. Allahumma ayyidni bi ruhil qudus, itu doa minta Jibril. Allah Ta'ala hantar Jibril majak kita. Allahumma ayyidni biruhil qudus. Tu doa dia, doa Nabi dia tu. Ya Allah, engkau beri hidayat kepada aku melalui Ruhul Qudus. Ruhul Qudus apa? Jibril. Nampak tak? Tu dia tuan-tuan, Jibril mengajak kita. Macam Jibril ajak Nabi kan, Jibril mengajak kita. Tu dia, dia mau lugu tu baru boleh dapat ilmu dah. Ilmu halus, ilmu kasar, semua dapat, semua mudah faham ya. Baca banyak-banyak doa tu. Allahumma ayyidni biruhil qudus. Ya Allah, engkau ajarkan, kamu hidayah kepada kami, kepada aku dengan Ruhul Qudus. Sayyidina Jibril, nampak tak? Jibril, ya Allah ya, senantiasa sayang kepada umat Nabi Muhammad, sayang dekat umat kita, nampak tak? Itu dah Jibril lah. Sebab tu kita kena ingat satu malaikat yang begitu indah dan berpengaruh ya, yang begitu kuat. Quwwatin 'indal 'arsy makin, Al-Quran kata kan, begitu kukuh dan kuat dia. Maka itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung yang kita baca pagi ni insya-Allah. Maka kata al-musannif, walam yulbi'u ila ghairik antal mu'nisu lahum haitsu awhashathumul awam wa antal ladzi hadaitahum hatta istabanat lahumul ma'alim. Engkaulah saja, kata tadi, ini yang menggembirakan mereka di mana berbagai makhluk telah meliarkan mereka. Hari ini kita rasa liak sebab dunia duk ganggu kita, kiri kanan dunia ni duk ganggu kita. Banyak problem dunia yang kita sangkut menyebabkan manusia tak dapat tumpukan ingatan langsung nak boleh khusyuk kepada Allah. Betul tak? Kita tak boleh khusyuk tuan-tuan sembahyang ni pasal kita diganggu oleh dunia. Liak sangat dunia tu, mengganggu kita daripada semua arah. Tak dapat tidak ya. 4 perkara kan, kita kena ingat juga gangguan manusia ni 4 perkara, kata Imam Ghazali di Minhajul Abidin. Pertama sekali, urusan yang banyak ganggu kita ni adalah syaitan. Syaitan ya, itu dia. Menteri dia Iblis alaihi la'natullah. Dia punya portfolio dia adalah mengganggu manusia secara langsung, mengganggu manusia dan jin. Dia pun ganggu jin juga. Jin pun kena tipu ya, nampak tak? Pasal jin pun macam kita ya. Kena mengaji, kena ibadat, kena sembah kepada Allah, kena mentauhidkan Allah. Betul tak? Jangan piltak atas kepala jin tau. Ni jin tu mengaji ni pagi ni. Apa tak tahu. Tapi pagi ni kurang sikit dia apa. Pasal apa tak tahu nah. Nak kata raya Cina ada kot. Cepat duk gelak. Tu lah. Tak ramai depa pagi ni. Sikit sangat. Tambah yang perempuan tak ada langsung. Pasal apa tak tahu lah. Tinggal hampa hari ni. Dah ada pagi ni kan. Baik. Jadi makanya yang kata tadi ni, yang pertama syaitan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lakum ma'aduwwum mubin. Bagi kamu dia adalah musuh yang cukup terang. Nombor 2, ad-dunya lahwun wa la'ibun takasurun. Dunia inilah sebagai permainan, menipu kamu, mengolok-olok kamu, nampak tak? Ya, kecoh dengan kamu. Dunia tak pernah betul dengan kamu, tak pernah jujur dengan kamu. Betul tak? Ya. Duk jaga elok-elok, kena penyakit. Betul tak? Duk simpan elok-elok, hilang habis semua. Duk jaga pedoh elok-elok, besok binasa. Malam ni kaya, besok jadi miskin. Nampak tak? Ini dunia. Ya. Sebab dunia ada ribut, ada banjir, ada taufan, ada gerak gempa. Betul tak? Itu dunia. Akhirat tak ada. Tu lah. Itu kita kena faham. Jadi makanya yang kedua ad-dunya. Yang ketiga nafsu kita sendirilah. Dalam diri kita ni ada tiga pihak yang menentang. Opposition party. Depan ni ya. Depan ni 3. Sentiasa tak pernah sokong. Ya, tak pernah betul. Nak berebut kuasa. Depa 3 nak rebut kuasa. Yang pertama nafsu.
Yang kedua hawa, yang ketiga syahwat. 3, nampak tak? Ya, nak lawan satu akal, nak lawan seorang akal, nampak tak? Ya, hati, jantung terima arahan, mana menang aku terima, yang mana kuat, akal kuat aku terima, nafsu kuat aku terima, aku raja, aku ikut order, nampak tak? Dia faham tak? 3 lawan 1 tau tak? Mana-mana pun kita 3 lawan 1, betul tak? Ya, tak ada 2. Ya, dalam peperangan Badar 3 kali ganda tentera musuh. Dalam peperangan peperangan Mu'tah, peperangan Mu'tah, bukan Muta'ah, Mu'tah, ya, lawan dengan Rom. Tentera Rom 400,000 lawan tentera Islam baru 38,000. 38,000 nak lawan 400,000. Tapi Nabi kata kita, ini semua pertolongan daripada Allah. Allah ada tentera dia sendiri. Tentera Allah banyak. Ya. Langit bumi ni pun tentera Allah juga. Dia guna bumi, dia guna angin, dia guna api, dia guna, semua dia boleh guna. Betul tak? Kalau kita betul-betul patuh kepada Allah, langit bumi ditolong kita. Nampak tak? Langit bumi akan bersama dengan kita. Hujan turun rahmat, bumi tumbuh tumbuhan dengan baik. Nampak? Tak adalah berlaku apa tadi ni, manipulasi tadi ini. Kerana apa? Kerana kita taat kepada Allah. Langit bumi patuh kepada kita. Tu dia, nampak tak? Ya. Hari ini langit bumi tak patuh kepada kita. Gerak, gempa, banjir berlaku kerana manusia tidak menjalankan perintah Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak makrifah kepada Allah. Itu sebab dia. Bukan bencana alam. Istilah bencana alam ni kita kena faham, itu hanya pada segi apa? Daripada segi psikologi, daripada segi physically. Secara physically memang kita letak sebagai bencana alam. Secara hakiki, spiritually, dia adalah merupakan sebagai satu ancaman daripada Allah, kerana langit bumi sendiri tak redha kita. Nampak tak? Langit bumi dia tak berkenan kat kita dah. Ya. Ada seorang penyanyi, dia ni penyajak daripada Indonesia, Abid G. Gade. Ada kan? Cuba dengar lagu-lagu dia. Antaranya lagu dia Tanya Pada Rumput. Ada lagu dia suruh tanya kat rumput, pasal apa jadi bala petaka. Nampak? Mak bapak dia semua mati. Dalam lagu dia buat, mak bapak dia sudah ditimpa bencana. Nampak tak? Tanya kepada matahari, tanya kepada lautan, tanya kepada bintang, kepada bulan, semua diam, tak mau jawab. Pasal apa tak mau jawab? Sebab kesalahan tu ada kat kita. Dia nak jawab buat apa? Tanya pada rumput, rumput yang bergoyang. Nampak tak? Dia ada lagu tau. Saya pun dengar lagu ya. Lagu-lagu yang boleh beri manfaat. Abid G. Gade. Nampak tak? Tu dia. Satu orang bangsa Itali. Dia ni Muslim. Dia berhenti tempat kedai kaset, dia minta kaset tu. Dia ni orang Itali, lama duduk Indonesia. Nampak tak ya? Saya tanya kat dia, bercakap Melayu. Fasih cakap Indonesia. Saya tanya kat dia, pasal apa ini? Dia kata, ini kaset, dia kata, banyak mencerita tentang ketuhanan, rahsia ketuhanan. Dia kata, oh baguslah. Seorang penyanyi yang bawa sajak dia tadi ini menyerlah kepada kita. Jadi bencana ni bukan kerana apa-apa, melainkan kerana langit bumi dah tak suka kat kita, tak berkenan kat kita. Nampak tak? Tak redha kat kita. Hujan turun bukan sebagai rahmat, hujan turun sebagai gamat dah kepada kita. Nampak tak? Ya. Bumi tumbuh Tuhan, bukan tumbuh kita nak belah kita, tumbuh kita nak bagi mati kita lagi. Nampak tak? Ya. Ini kita kena faham. Sebab tu melambung harga-harga tinggi. Ini semua satu bala musibah. Sebab manusia sudah lupa, tidak kenal kepada Allah. Sudah nipih dia punya ma'rifah kepada Allah, tuan-tuan. Ya. Sebab tu kita kena sentiasa berhubung dengan Allah dengan ma'rifah yang tinggi. Itu katanya. Jadi makanya kata musannif, ya, engkaulah yang mengembirakan mereka di mana berbagai makhluk telah meliarkan mereka, dan engkaulah yang telah menunjuki mereka sehingga kelihatan jalan-jalan kebenaran bagi mereka. Ya. Munajat yang mengandung hikmah ini pengertiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahawasanya dunia ini dapat mengganggu batin kita dan iman kita. Terhabak tadi gangguan syaitan, nombor 2 dunia, nombor 3 nafsu kita. Nampak ya? Itu dia. Yang nombor 4 ya,
sebarang bentuk kekufuran atas muka bumi ini. Kufur, orang-orang kafir itu adalah musuh kita, kafirin. Kita menghadapi orang kafir, sebab orang kafir ni memang dia akan sentiasa mencari jalan untuk memusnahkan kita. Orang kafir resah akan memusuhkan kita. Nampak? Sama ada kafir tu kafir harbi atau lebih-lebih kafir harbi ataupun kafir zimmi, tak kira. Zimmi ni patuh bawah Islam lah, dia duduk bawah perintah Islam, dia tak lawan Islam. Tapi unsur-unsur kekufuran itu salah. Nampak tak? Ya. Dapat kita tengok di mana-mana juga. Itulah jadi makanya bila unsur kekufuran ini timbul, keluarlah benda-benda yang haram. Adalah judinya, adalah araknya, sebab dia patut ada hukum. Betul tak? Ya? Itu artinya 4 macam ni kita kena halal. Pertama sekali syaitan, yang kedua dunia, ketiga hawa nafsu kita, yang keempat adalah kekafiran ataupun kekufuran. Ini 4 perkara tuan-tuan. Boleh tengok dalam Minhajil Abidin Imam Ghazali. Semua kena baca kitab tuan-tuan baru dapat tengok, ya. Pakai main dengar je tak edit, mengaji tak edit. Tapi boleh nak dengar dululah kan. Korang-korang boleh dengar pun jadilah. Ya. Dapat juga dengar, akan buka jalan bagi kita untuk meneraka lebih jauh secara lebih serius. Itu paling penting. Baik. Maka bahasanya dunia ini dapat mengganggu batin kita dan iman kita apabila hati kita tidak disinari dengan cahaya ma'rifah dan tauhid yang utuh. Tetapi apabila kebalikannya, maka kita menemukan hak dan kebenaran, dan kebatilan insya-Allah akan pasti hancur dengan munculnya hak dan kebenaran itu. Itu dia. Jadi ilmu tentang ini kita nak kena faham tuan-tuan. Dunia kita dah sebut tadi dah, faham dunia ya. Demikian pula apabila dunia dengan segala macam kaitannya telah dihilangkan Allah Ta'ala daripada hati para hambanya yang sentiasa mencintainya, maka mereka tidak akan mencintai lagi yang selain Allah. Kita kalau dah kenal cinta, kita dah kenal Allah, kemudian kita kenal pula dunia dengan sebenarnya, kita akan tahu nilai lah. Kita tak akan jaga dunia lagi, kita tidak akan tumpu kepada dunia, kita tidak akan membawa masuk dunia dalam hayalan dan ingatan kita bila kita menghadap Allah. Nak ingat apa dunia ni? Nampak tak? Dia kena ada lugutuh, ya. Jadi faham ya. Meskipun sedemikian rupa indahnya dan menariknya atau demikian tinggi harganya di dunia dalam pandangan mata manusia, sehingga mereka pun tiada condong hatinya baik dalam keadaan susah maupun senang kepada yang selain daripada Allah. Yang penting bagi mereka ialah menghilangkan keterpautan hati kepada hal-hal yang bersifat dunia. Terkecuali jika dikaitkan dengan kepentingan agama dan berarti yang luas untuk mencari keredaan Allah, kecuali yang ada hubungan dengan dunia. Dunia yang ada kait dengan agama, itu kita kena tumpulah. Nak cari nafkah, belah nak bini, ya. Nak cari kesihatan untuk kita hidup, nak kena makanlah ubat, apa suplemen apa, nak kena buatlah. Nampak tak? Ini dunia. Yang tu je kita ambil. Kita ambil untuk apa? Macam contoh kita nak kata faham ni, kata Imam Ghazali, bila kamu makan niat, aku makan ni boleh tegak tulang belakangku supaya aku boleh buat ibadat kepada Allah. Cukup dah tu. Aku nak makan minum ni, ya, semata-mata kerana boleh menegakkan tulang belakang aku, buat aku nak beribadat kepada Allah. Itulah dunia kita ambil. Boleh tak? Tegak tu lah. Ya. Kemudian apa lagi kita ambil? Dunia ni untuk infak, bantu kepada orang miskin. Apa duk jadi sekarang ni? Keperluan umat Islam, khususan umat Islam yang sangat memerlukan bantuan hari ni. Orang ada duit boleh bantu, tak ada duit nak bantu macam mana? Jadi kita cari dunia untuk mereka. Nampak tak? Cari mereka untuk mereka. Cari kesenangan-kesenangan ni nak bantu rakan-rakan kawan-kawan kita yang susah. Nampak tak? Ini disuruh infak sabilillah. Ini dunia. Dekat tu lah. Ya, macam dibuat banyak kita punya orang-orang kita yang ada kemampuan, macam kita punya saudara Abid Liu, kita punya ustaz jugalah, ustaz dah dia tu, Abid Liu tu, kita tengok macam mana dia masuk Islam, dia nampak kebesaran Islam tu luar biasa, ketinggian Islam yang tak ada tandingnya, sampai habis ayah ibu dia semua pun jadi Islam dah, cantik. Kemudian bantu lagi umat Islam.
segala harta benda dia bantu, kok mana dia mai rezeki ni Allah hantar mai curah-curah. Nampak tak? Lagi banyak dia sedekah, lagi banyak mencurah. Ya. Itu dia. Maka itu di antara infak dunia. Itu benda dunia lah tu. Tapi masuk dalam infak. Wa mimma razaqna, orang yang beriman yang takwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nampak? 3. Orang yang bertakwa kepada Allah mesti ada 3. Yang pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan segala yang ghaib. Urusan ghaib ni mesti banyak kita kenal. Nampak? Urusan zahir ni tak banyak. Urusan ghaib ni banyak, ya, tentang Allah, tentang malaikat, tentang kiamat, ya, tentang alam-alam jabarut, tentang alam-alam kerohanian. Ini alam ghaib yang banyak kita kena kenal. Itu sifat konsep orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, tegakkan solat. Ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezeki kepada mereka, mereka infak sabilillah. Ini dunia. Jadi infak sabilillah itu dunia. Ini kata musannif, hal-hal penting mereka menghilangkan keterpautan hati kepada hal-hal bersifat dunia, terkecuali jika dikaitkan kepentingan agama dan arti yang luas depan. Ya. Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ada 3-3. Orang bertakwa kepada Allah kena ada 3-3. Pembukaan Al-Quran dengan Al-Baqarah, dia mula dengan ayat tu dulu. Faham ya? Sesudah Fatihahnya. Ya. Jadi makanya kita nak faham di sini sedikit, mungkin kita tak dapat habis pagi ini. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan, ulang balik tentang hati kita. Pertama sekali kita nak faham ya. Tuhan kata apa? Ya. Aku buat dalam rongga anak Adam satu mahligai, dan di dalam mahligai itu ada dada. Saya ambil dia punya terjemahan saja, tak payah baca dia punya teks asal ya. Dia pernah baca ada teks asal dia tu ya. Aku buat dalam rongga anak Adam ni, kata Allah, satu mahligai ya. Ya. Banaitu fi jawfi bani Adam qasran, itu dia punya bunyilah ya. Kemudian dalam dada itu ada hati. Wa fil qasri sadran. Baca sikitlah, kita tak sedap nak baca kalimah ulama ni ya. Dalam dada tu ada hati. Nampak? Dalam dada tu ada hati. Nampak dah? Itu dah. Ya. Wa fil sadri qalban. Aku buat dalam rongga anak Adam mahligai, dalam mahligai itu ada dada, dalam dada tu ada hati, kata Allah ya. Wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan. Dan dalam hati itu pula ada fuad. Tuan Islam bagi kita nak faham hati itu punya besar, fuad ya. Wa fi fuadi syarafan. Ya. Dalam apa nama? Dalam fuad itu pula ada syarafan. Wa fi syarafi lubban. Dalam syarafan itu pula ada lubban. Ya. Wa fi lubbi sirran. Dalam luban itu pula ada rahsia. Wa fi sirri ana. Dalam rahsia itu ada aku. Itu dia. Ya, hadis qudsi. Ini hadis qudsi tuan-tuan. Jadi kita jumpa di sini ada 5 perkara. Pertama, Tuhan kata apa? Mahligai, qasran. Nombor 2 apa dia? Sadran. Nombor 3 apa? Qalban. Nombor 4 apa? Fuadan. Nombor 5 apa? Syarafan. Yang ke-6 apa? Lubban. Yang ke-7 apa? Sirran. Yang ke-8 apa? Ana. Itu dia. Nampak tak? Itu halusi je. Mari kita tengok satu-satu lah. Kalau tak boleh habis, kita bawa minggu depan. Ya. Masa tak mengitin. Sebab saya ada kursus haji lepas ni lagi. Nak kena lari pergi pula ni. Yang pertama kita ambil sadran, dada. Ini semua daripada Al-Quran. Bukan reka ulama ya. Dinamai sadran sebabnya kerana dia ada tempat terbitnya nurul Islam. Kita kena mengaji ilmu Islam tuan-tuan. Kena isi ilmu Islam. Macam ditanyai Jibril kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Khabar kepada aku apa dia Islam. Tengok Nabi jawab depan sahabat semua. Nabi kata Islam itu kamu mengucap dua kalimah syahadah, kamu tegakkan salat, kamu keluarkan zakat, kamu puasa di Ramadan, di bulan Ramadan kamu tunaikan haji ke Baitullah. Nampak dah? Sadaqta. Jibril dia tanya, dia tolong benar pula. Betul. Betul kamu ya Muhammad. Macam dia main test Nabi pula kan. Itu soalan gitu. Jadi makanya
kita kena ada mula-mula nak bagi dada kita ni ada reti. Nampak tak? Dada rongga kita ni ada reti. Rongga ni Tuhan bagi jadi ada sebab untuk mengisi ilmu Islam. Tu faham? Adanya rongga ni tuan-tuan untuk mengisi ilmu Islam. Bukan nak jaga jantung kita lah. Bukan, jangan salah faham Bukan nak jaga paru-paru kita tak kena asmatik, bukan. Nah. Atau nak jaga kita punya perut ni supaya tak kena gastrik lah. Nampak tak? Tapi kita kena ada dada ni, fungsi dada ni untuk mengisi ilmu Islam. Belajar bab syahadah, 2 kalimah tauhid, belajar tentang salat, belajar tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Bagi selesai ilmu tu dulu. Dan tunaikan 5 rukun ini. Baru dada tu ada reti. Nampak tak? Habis. Kemudian itu kata Allah, dalil dia. Afaman syarahallahu sadra. Dia guna perkataan sadr. Kita sebut sadran tadi kan. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri min rabbih. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk Allah. Rujukan Az-Zumar. Tuan-tuan buka Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 22. Lepas Yasin 3 surah ke depan. Yasin 36, 37, 38. Nombor 39 tu surah dia, Az-Zumar. Bila tengok Yasin kerlin dia sama. Boleh tak? Ayat 22. Yang ni lah peranan Tuhan buat dada kita. Kalau tidak, biar pilah dada tu buat bypass, belah dada. Tunggu masa mati. Itu dia. Buat apa dulu tu? Kita kena isi Islam. Nombor 1. Nombor 2, qalban. Wa fi sadri qalban. Tak nak kata aku sih, jantung hati. Sebabnya tempat terbitnya cahaya iman. Hati itu tempat iman, tuan-tuan. Iman. Akhbirni 'anil iman. Khabar kepada aku dari iman, ya Muhammad. Nabi pun jawab, iman itu kamu beriman percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada baik dan jahat, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqta, benar kamu ya Muhammad. Jadi kena isi ilmu iman. Kita kena kenal Allah nombor 1, kenal malaikat siapa dia, kenal kitab apa dia, kenal rasul. Nampak tak? Kenal kitab, ilmu dalam Al-Quran, bukan ilmu baca Al-Quran. Hari ni orang tumpu baca dalam TV semua tang baca Quran ni, baca gerak, nampak? Ya, istimewa orang perempuan kalau ada majlis baca Quran ni penuh. Duk tumpu tu lah pagi petang, dengan tok-tok guru sekali tak ngaji, nampak? Duk baca tu, duk jaga tajwid, duk jaga taranum, tak habis, nampak? Daripada hidup sampai ke mati, kalau kelas tajwid penuh, nampak tak? Dalam kubur Tuhan tak tanya tu, idgham tu berapa huruf idgham, Tuhan tak tanya. Malaikat tak tanya tahu tak? Dia tak tanya berapa huruf idgham tahu tak? Dia tanya berapa ikhfa, dia tak tanya tahu. Dia tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Ilmu Al-Quran tu kita wajib kena mengaji. Tang ilmu mengaji apa tak ada. Kemarin saya cakap di Al-Badawi, nampak? Tu dah. Masjid Al-Badawi, kursus haji. Cakap kat siapa? Hampa duk tumpu tang tajwid penuh masjid. Main mengaji tajwid, ngajak taranum, tak habis-habis duk mengaji tajwid dah. Nampak tak? Ilmu Al-Quran dia batak mengaji. Ilmu Al-Quran dia batak mengaji. Ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu fiqh hukum, ilmu batin, ilmu jiwa tasawuf. Ada dalam tu. Pasal apa batak mengaji? Yang tu hampa kena wajib mengaji. Mengaji ilmu tajwid ni wajib lah? Sunat, tak wajib pun. Yang wajib satu surah. Quran ni satu surah yang wajib kena mengaji tajwid dia. Surah apa? Al-Fatihah. Itu dia, nampak tak? Al-Fatihah tu wajib kena mengaji, wajib kena tahu tajwid dia. Berapa mat ada dalam tu, berapa mat tabi'i dalam tu, berapa mat adil sukun dalam tu, nampak tak? Berapa huruf tak ada dalam tu. Dia kena mengaji dia tu. Nampak tak? Fatihah tu kita kena master betul. Itu wajib aini, bukan wajib kifai. Wajib aini, tiap-tiap individu wajib mengaji surah Fatihah supaya sembahyang kita sah, sebab dia rukun sembahyang, nampak tak? Yang lain tu sunat mengaji, sebab baca Quran sunat, mengaji pun sunat, mengaji ilmu dia pun sunat lah, ilmu tajwid pun sunat lah. Tapi yang tu dia baru tumpu banyak, syaitan belik kita, nampak?
Syaitan duk tumpu kita, dia tipu kita sampai ke mati tak kenal Tuhan. Nampak tak? Maksudnya ilmu Al-Quran tu yang kita nak ngaji. Ya. Apa dia ilmu Al-Quran? Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal malaikat, mengenal kitab. Mengenal kitab tu. Nampak tak? Percaya kitab daripada Allah. Sifat Al-Quran adalah Al-Huda. Bukan sifat Al-Quran baca. Sifat Al-Quran tu adalah Al-Huda. Tapi Quran tu kena dibaca lah. Tak baca macam mana nak tahu iti dia. Surat kena baca. Aku tak tahu macam mana, tak baca macam mana kita nak tahu cerita dia, betul tak? Ya. Buku kena baca, tak baca macam mana nak tahu ilmu dia. Ini kita kena faham dulu tu lah tuan-tuan. Jadi makanya qalbu ni, qalbun ataupun qalban dalam Quran subhanahu boleh tengok dalam suratul Hujurat ayat 7 lepas ni kita berhenti. Kata Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Itu dia, nampak tak? Dan kamu wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bersyukur kerana Allah menjadikan iman suatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskan dalam hati kamu. Nampak tak? Jadi hati itu tempat iman, tuan-tuan. Dada tempat Islam, hati tempat iman. Faham ya? Jadi kena mengaji bab-bab rukun iman yang 6 perkara tu biar kita master betul, sehingga kita faham tiap-tiap rukun iman tu kita boleh faham dengan detail dan kita yakin dan percaya. Barulah ada reti jantung tu. Nampak tak? Jantung tu sakit bypass tak apa, itu dunia punya. Nampak tak? Macam mana pun jantung tu kena bypass juga. Masuk kubur kena bypass. Nampak tak ya? Itu dah. Tak bypass dunia, bypass di akhirat. Dalam kubur kena bypass. Tapi jantung yang datang daripada alam tinggi, qalbun, yang tu mai daripada alam tinggi ya, yang tu kita kena jaga. Sebab Tuhan akan balik. Wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kami akan kembali balik. Betul tak? Maka kita kena hantar balik dengan yang sebaik-baiknya. Hati itu mari ke dunia dengan tauhid, dia kena balik ke dunia kepada Allah pun dengan tauhid balik. Itu faham dah? Dia cakap tu dulu insya-Allah. Terus peringat saya minggu depan kita sambung nombor 3 Fuad. Jadi tuan-tuan terus peringat balik insya-Allah. Aku qauli hadza, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.